Di kesempatan ini saya ingin mengucap setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada seluruh warga pentadbiran tanah yang berjaya melaksanakan kutipan hasil berjumlah 356.76 juta bersamaan 72% dari anggaran hasil yang ditetapkan dalam bajet 2023. Jumlah ini telah menunjukkan peningkatan kutipan hasil sebanyak 1.85% ataupun 12.8 juta berbanding 2022. Pejabat tanah kutip paling banyak, bajet dapat paling sikit. Depa lah kata. Nampak MB tahu. Lepas ni depa minta lah. Jumlah kutipan ini bukanlah angka yang kecil. Hampir 67% hasil negeri ini disumbangkan oleh pentadbiran tanah melalui kutipan cukai tanah, premium pemberi milikan dan pembangunan tanah, levy shopping, royalty mineral serta bahan batuan dan fee urusan pendaftaran. Menyedari hal ini, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang bersidang pada 7 Februari baru-baru ini telah meluluskan kertas kerja cadangan semakan kadar cukai tanah, premium pelubusan tanah, fee bagi lesen pendudukan sementara, fee pejabat dan lain-lain fee yang berkaitan, serta pindaan kepada kaedah-kaedah Tanah Negeri Kedah Darul Aman KKTK 2018. Semakan ini perlu dilaksanakan bagi mengimbangi kenaikan kos pentadbiran yang ditanggung oleh kerajaan negeri. PTG akan membentuk jawatankuasa khusus untuk meneliti dan mengkaji secara terperinci kadar baharu yang sesuai bagi cukai tanah dan fee yang berkaitan selari dengan peruntukan Kanun Tanah Negara yang menetapkan semakan cukai tanah boleh dibuat oleh kerajaan negeri setiap 10 tahun. Proses semakan ini dijangka akan mengambil masa 2 tahun yang melibatkan hampir 830,000 hak milik di seluruh negeri. Pemakluman berkaitan pengenaan cukai ini perlu dibuat awal supaya rakyat bersedia dengan kenaikan cukai baharu itu. Naik cukai pula dah. Ini tak popular tuan-tuan, naik cukai. Yang populis bagi orang politik ini turun cukai. Dia canang hari-hari kan. Tapi kita ni gentleman. Sekiranya ada keperluan dan sampai dah tempoh untuk dibuat kajian dan semakan berdasarkan kenaikan kos menguruskan negeri, maka sampai masa kita kena buat, kita buatlah. Saya yakin dengan perkhidmatan yang baik, dengan janji yang tidak dicapati, dengan usaha yang bersungguh-sungguh, kalau berlaku sedikit kenaikan, rakyat akan terus bersama kita. Dan rakyat memahami keperluan ini. Kalau banyak kemudahan diperlukan, tetapi bayaran nak dikurangkan, dari mana datangnya kos untuk menguruskan negeri ini? Selagi kita semua, para pemimpin, para pegawai kanan tertinggi, sentiasa mempamerkan gaya hidup yang munasabah, rakyat tidak akan marah walaupun berlaku sedikit kenaikan. Kalau kita berlebih-lebihan, berjalan tak berhenti, event, function yang bukan-bukan, buat expo puluh-puluh juta. Zaman Datuk tu. buat expo bukan-bukan kan, no? Tarik orang mai, belanja puluh-puluh juta. Pelik-pelik. Lepas tu naik cukai tanah. Orang marah lah. Tapi kalau kita tak buat kerja-kerja bodoh tu, naik cukai sikit orang tak marah, insyaAllah. Selain kutipan hasil, Pentadbiran Tanah Negeri juga memainkan peranan penting dalam memastikan kejayaan projek-projek berimpak tinggi seperti Sidam Logistik Aerospace and Manufacturing Hub SLAM, Kedah Science and Technology Park KSTP dan lapangan terbang Terbangsa Kulim KXP. Bukanlah zaman Datuk Ishak jadi
Tua dah. Zaman dia jadi Bipen, zaman dia jadi SFO tu, orang kerah dia. Bukan dia. Jangan salahkan dia. Pegawai kan tuan-tuan. Pegawai, pemimpin nak lagu tu dia ikut lah. Salahkan pemimpin. Tapi lepas tu tak ada sini dah, kena 33-3. Dan rakyat marah. Sebab tu rakyat bagi macam tu. Orang tak boleh terima. Jadi yang ada sekarang di peringkat negeri dan peringkat persekutuan, jangan ulang. Jangan ulang. Saya ulang. Jangan ulang. Aspek kesegeraan dan kecekapan perlu diberi perhatian bagi memastikan tempoh proses urusan tanah tidak menelan masa bagi menarik minat pelabur asing untuk melabur di Kedah. Tuan-tuan sekalian, prospek FDI khususnya daripada persaingan China dan Amerika dalam pertembungan economic war antara dua kuasa besar ini, maka pelabur-pelabur pada China, dia nak produk dia made in others than China. Maka dia pergi negara-negara yang ke bawah, Nanyang kepada China. Pergi Kemboja, pergi Vietnam, pergi Thailand, pergi Burma. Dan yang paling baik sekali ialah Malaysia. Dan kita nak kehadiran ke Malaysia itu, mereka mai ke Kedah insya-Allah. Ini prospek yang baik. Dan marilah kita bersungguh-sungguh untuk menyediakan environment yang baik supaya para pelabur terus memilih Kedah Darul Aman. Tuan-tuan sekalian, kalau tak ada Kuala Lumpur dan Selangor, pusat pentadbiran negara ini, mereka tu dah maju dah. Majunya Selangor kerana ada Kuala Lumpur. Saya habaq tu, saya kenal. Kalau tak ada dua tu, Kedah nombor 1, tuan-tuan. Badang dalam aspek pelaburan ni. Kena bangga walaupun kita cakap ayak kan no. Ada cakap A bunyi bu. Tapi pelabur mari sini. Pasal environment kita bagus. Orang kita baik-baik. Tempat kita ni Tuhan berkati dan rahmati. Sebab tu rezeki datang mencurah-curah. Mari kita kekalkan environment ni insya-Allah. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah di atas kejayaan tadbiran tanah melaksanakan sistem IUJKT bagi proses pecah sempadan serentak dengan ubah syarat serta penyerahan dan pemberi milikan semula yang berjaya menyingkatkan tempoh proses daripada 24 bulan kepada 100 hari sahaja. Tahniah. Kalau di Johor ada Johor Fast Lane untuk urusan pemajuan tanah yang melibatkan BBT dan PTD. Manakala di Melaka ada MIB, Melaka Industrial Booster. Saya yakin Kedah tidak kurang hebatnya dengan kolaborasi antara PTG dan PBT seperti yang telah dilaksanakan di Majlis Pembenaran Kulim, iaitu amalan E10 serta sistem IUJKT yang akan dijenamakan sebagai Kedah Swift Synergy. Kita menggunakan Swift Synergy bagi menunjukkan kolaborasi atau sinergi antara agensi PBT, PTP, PTG dan JUPEM. Kerjasama baik bersama pihak pemaju serta jurukuasa swasta serta komitmen pihak berkuasa negeri melalui mesyuarat MMK secara tidak langsung membantu melancarkan proses pemajuan tanah dengan efisien. Inilah spirit The Greater Kedah yang kita terapkan dalam pengurusan tanah dengan cara kita sendiri. Saya yakin kejayaan ini sedikit sebanyak telah merubah persepsi negatif terhadap pengurusan pemajuan tanah di negeri Kedah dan secara tidak langsung memberi imej positif kepada mana-mana pelabur dengan konsep easy of doing business, iaitu kelulusan tanah yang cepat tanpa pengabaian mana-mana peruntukan undang-undang. Saya ingin memetik sabda Rasulullah yang berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala suka apabila seseorang itu melakukan sesuatu pekerjaan, ia akan melakukan dengan tekun, yakni memperbaiki dan mempertingkatkannya.
Hadis riwayat Al-Baihaqi. Prinsip The Great Kedah Civil Service yang berteraskan kepada nilai individu dan organisasi perlu dihayati oleh seluruh warga kerja pentadbiran tanah demi kemajuan negeri jelapang padi yang kita sayangi ini. Kita semua perlu memastikan elemen good governance, tadbir urus terbaik, responsible, bertanggungjawab, empathy, ihsan, accountable, kebertanggungjawaban, dan tenacity of purpose, fokus pada matlamat, diterapkan dalam urusan seharian supaya tadbir urus jabatan dilaksanakan dengan efisien serta berlandaskan undang-undang. Saya ingin mengingatkan diri saya dan seluruh pegawai dan kaki tangan yang ada pada pagi ini untuk melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh, kerana semua ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dalam melaksanakan tanggungjawab ini, tidak kira apa posisi kita sekalipun, kita harus sedar bahawa kita sentiasa diperhatikan dan akan dinilai amal perbuatan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sikap sambil lewa dan cuai dalam menjalankan tugas perlu dibuang kerana ia membuka ruang untuk kerajaan negeri disaman oleh pihak yang terkesan akibat kecuaian serta ketidakcekapan pegawai dalam melaksanakan tugas. Ada banyak tuan-tuan, sejak tahun 2020, Datuk Penasihat Undang-Undang tahu, dia mainan dia hari-hari. Sat kena bayar orang tu, sat kena bayar orang ni. Kesilapan dulu-dulu. Silap ukok bertindih, keluar 2 geran. Bertindih ni memanglah sonok. Tapi kalau bertindih geran tuan-tuan, cari nak ai. Susah. Lah kali kena bayar. Sama ada bayar orang dulu, kemudian ada bayar orang kemudian. Ada orang tu dapat macam kena loteri. Tak tahu dah tanah tahu mana. Tak tahu. Cek-cek tengok ada tanah. Ada geran, ada bangunan orang dah atas tu. Boleh 1.9 juta. Jangan nak bayar lah. PTG ni kutik lah merah biji mata. Tunggu, kutik asil kan. Tak notis apa. Bagi peringatan. Buat macam-macam. Tu buat. I bayar. I terlepas. Macam-macam buat. Lalah kena bayar kat orang. Himpun duit. Lalah kena bayar kat orang. Kita ni antara negeri yang paling cekap buat kutipan. Dan paling banyak simpanan. Walaupun negeri kita tak kaya. Tapi main yang kena bayar kat orang sampai 22 juta sedar satu kes. Habis nak boleh 22 juta tu. Teruk tuan-tuan. Berapa puluh ribu. Surat hak milik nak kena proses. Tahu bagi kat mereka. Zaman buat apa? Jerai pak bagi seng orang Arab tak Arab. Arab tu pun tinggal nyawa, suku nyawa. Tahu boleh 22 juta. 30 tahun tunggu. Nanya kita tuan-tuan. Mulai hari ini, saya harap kaki tangan kita, pegawai-pegawai kita, dengan sistem pentadbiran yang lebih cekap, efisien. Tak ada duk kena tulis dengan pen dah. Semua pakai GPS. Pakai komputer. Pakai tekan je. Duit cash pun tak kena. Tak ada shock dah. Orang pun tak jarang pergi cash dah. Shock pun tak kena lah. Semua sistem tu akan membantu kita menjauhi, mengelak daripada kerja-kerja boleh menyebabkan kita disaman. The integrity of a man is to be measured by their conduct, not by their profession. Tu ya Datuk Seri no. Orang pandai orang asyik lebih kurang je. Cuma tak kena cakap, nampak macam pandai lah. Kena cakap sekali. Tahap integriti seseorang tidak diukur dengan pangkat dan kedudukan yang ada, sebaliknya melalui tindakan dan perilaku. Oleh yang demikian, laksanakanlah tugas dengan tekun, tanpa mengambil kesempatan, tanpa rasuah ataupun kepentingan diri sendiri. Permudahkanlah urusan orang awam tanpa melibatkan urusan birokrasi. Selagi ia tidak melanggar undang-undang, permudahkanlah urusan orang ramai.
marilah kita berazam untuk mempertingkat mutu kerja, meninggalkan budaya mat lazim, yakni membuat kerja mengikut kelaziman tanpa punca kuasa, serta memerangi budaya rasuah dan pecah amanah yang berleluasa. Saya ingin mengucapkan tahniah juga kepada Baginda Datuk Haji Syahdan Abdullah, pengarah PTG, di atas cetusan idea untuk menganjurkan pemukiman pentadbiran tanah pada Disember tahun lalu. Pemukiman 8 resolusi yang telah berjaya dibentuk hasil pemukiman tersebut dijangka dapat menambah kutipan hasil kepada kerajaan sekitar 50 juta pada tahun ini. Dia pun nak pecen dah. Kalau ada lagi tahun depan boleh 50 lagi. Selaras dengan tagline pentadbiran tanah pada tahun ini, iaitu meminimumkan ketirisan dan mengoptimumkan kutipan hasil, saya menyuruh kepada warga pentadbiran tanah untuk meningkatkan usaha, saling bekerjasama untuk memastikan kesemua sasaran resolusi tersebut dicapai menjelang akhir tahun 2024. Sebagai permulaan, kita perlu bertekad untuk keluar dari comfort zone dan lebih proaktif melaksanakan tugas. Jika sebelum ini tuan tanah perlu ke pejabat tanah untuk memohon permit langgar syarat, sekarang mungkin kita boleh gunakan kaedah pejabat tanah turun ke lapangan, dapatkan data premis yang melanggar syarat dan terus serahkan borang permohonan kepada pemilik premis. Langgar lagi. Untuk makluman semua, kesemua resolusi pemukiman tersebut akan terus dilaksanakan pada tahun ini juga. Saya ingin menyuruh kepada semua pemilik tanah, sama ada orang perseorangan, badan atau agensi yang melanggar syarat atau kategori tanah atau yang menduduki tanah kerajaan untuk mengemukakan permohonan tanah bagi mengelak tindakan penguatkuasaan diambil akibat pelanggaran tersebut. Kerajaan negeri komited bagi memastikan rakyat Kedah memiliki tanah sendiri, terutamanya bagi tapak rumah lok kediaman. Bagi menjayakan hasrat ini, PTG telah berkolaborasi bersama agensi kerajaan telah mengenapasi 15 lokasi tapak yang berpotensi dijadikan perkampungan tersusun dengan anggaran 900 lok kediaman bakal diberikan kepada rakyat Kedah yang berkelayakan. Hadirin sekalian, ilmu pengetahuan penting dalam melaksanakan tugasan. Saya berharap semua warga pentadbiran tanah di peringkat pegawai maupun kaki tangan perlu melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan berkaitan bidang tugas melalui bengkel ataupun kursus supaya setiap prosedur kerja dilaksanakan adalah selaras dengan undang-undang yang berkuat kuasa. Saya berpandangan pentadbiran tanah negeri perlu menganjurkan kursus berkala bagi memberi nilai tambah ataupun value added kepada pegawai dan kaki tangan. Selain itu, saya juga mencadangkan agar lawatan ke pentadbiran tanah negeri lain boleh dianjurkan sebagai benchmark untuk melihat bagaimana mereka menguruskan urusan pembajian tanah dan strategi kutipan hasil yang boleh dicontohi seperti kata pepatah, jauh perjalanan, luas pemandangan sebagai penambahbaikan di masa depan. London boleh piak, Datuk? London tak sama. Sama lah, British no. Timak Rizal boleh kan no? Lepas nak pergi Sarawak. Sarawak sama kita? 7. Pergi Sarawak lu. Jauh-jauh mabuk. 2 jam tak ada mabuk lagi. Kalau mabuk pun halal. Adalah menjadi harapan saya untuk kita semua terus melaksanakan tugas dengan telus, beraccountability dan efisien bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat dilaksana dengan berkesan. Saya berpandangan semua proses kerja pentadbiran tanah perlu sentiasa diperkemaskan
ditambah baik bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat dapat diberi dengan berkesan tanpa kerenah birokrasi. Kerajaan negeri sentiasa menyokong dan memberi komitmen penuh kepada usaha yang dilaksanakan oleh pentadbiran tanah untuk meminimalkan ketirisan, mengoptimumkan kutipan hasil. InsyaAllah saya berjanji tidak akan ada campur tangan politik dalam pelaksanaan urusan di pentadbiran tanah. Kalau ada, mai bawa beritahu saya. Kalau ada, kerat tangan. Urusan pembangunan, pemohon tanah bukanlah bidang kuasa, bidang kerja di pentadbiran tanah semata-mata. Sebaliknya saling berkaitan antara pihak berkuasa tempatan dan agensi lain. Ia tidak boleh bergerak secara silo. Kemampuan pentadbiran tanah bersama-sama pihak berkuasa tempatan dan agensi lain, juga pihak swasta turut menyumbang kepada kemajuan negeri ini. Oleh demikian, tuan-tuan sekalian, teruskan dedikasi, komitmen tuan-tuan dan puan-puan di dalam melaksanakan tugas seiring dengan hasrat kerajaan negeri, iaitu negeri Kedah, tempat orang miskin berteduh, tempat orang kaya menabur bakti. Baru-baru ini saya dikunjungi oleh satu agensi persekutuan. Ada projek-projek persekutuan yang begitu banyak diluluskan dalam RMK 12. Tapi alasan yang mereka kemukakan ialah isu tanah tak selesai, maka bajet tak dapat dibelanjakan. Ada 800 juta projek di bawah JPS saja. Ada lagi di bawah JKR. Tapi saya sebagai Menteri Besar yang memesyuarat esko tiap-tiap minggu, sampai fail pun habis lah. Minggu lepas ni Datuk Seri SS kata, fail kita habis lah. Minggu depan, harap-harap ada permohonan, ada proses baru. Tak ada pun permohonan tanah, pengambilan apa, tak ada. Tak nampak di atas meja. Sama ada tak mai ke, mereka tak mohon ke, saya tak tahu. Mereka kata bawah Seksyen 4. Agensi persekutuan pun kena belajar agak buat pengambilan ni. Proses buat pengambilan. Seksyen 4, Seksyen 8, borang I. Benda-benda tu tak berjalan. Lepas tu bila kita pergi mesyuarat di federal, PM ada, KSU ada, negeri-negeri lain pun ada. Mereka akan pick up kita. Saya kena dah sedai. Bila kena sedai, saya ngamuk lah. Hari tu masa tu projek Mada. Dia berkata banyak projek tergendala isu tanah. Saya kata bawa my file. Projek mana saya nak tengok. Panggil KSU, mai. Kelang kabut. Projek Mada. Tak tahu. Mereka proses kata proses kita tak tahu, tapi mereka buat alasan tanah. Saya nak pesan kepada pejabat-pejabat tanah. Kalau ada agensi persekutuan atau JKPTG yang proses pengambilan ni, dia mai ke pejabat kita, tolonglah buat. Buatlah sepantas yang boleh untuk kita pastikan semua projek-projek kerajaan persekutuan yang telah diluluskan bagi negeri Kedah dapat kita lunaskan seberapa segera yang boleh. Kalau 800 juta ni tak siap dalam RMK 12, dia akan carry pi RMK 13, dia jadi projek sambungan, kita tak dapat projek baru. Yang rugi rakyat Kedah. Ini kena ambil perhatian sungguh-sungguh. Dan saya dah maklum pada Datuk Seri SS, Datuk Fauzi, untuk buat task force, proses hak ni bagi selesai, sampai orang tak ada alasan dah untuk projek berlaku lambat di Kedah. Kita clear bak kita, hampa punya masalah, hampa settle. Boleh tuan-tuan? Pelan kan ni? Nak pergi London je tau. Boleh tuan-tuan. Boleh, insya-Allah kita boleh buat semua ni. Kalau ada kemahuan. Saya yakin tuan-tuan di peringkat daerah yang diketuai oleh pegawai-pegawai daerah, tabir-tabir tanah, kaki tangan, sokongan, technician yang terlatih boleh selesaikan isu ni seberapa cepat yang boleh untuk kita beri beri petunjuk, beri contoh
bahawa peringkat negeri di Kedah Darul Aman ni tidak pernah sama sekali untuk melengah-lengahkan apa-apa proses tanah. Untuk kita pastikan semua projek yang telah diluluskan, yang telah ada butiran, yang telah ada desain, yang telah ada tender, yang telah dilantik kontraktor, bak tanah kita tak pernah sangkut, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, sempena Majlis Amanat ini turut akan dilancarkan kaedah-kaedah hak milik serata Kedah Darul Aman 2023. Kaedah-kaedah hak milik serata ini antara intipatinya adalah berkaitan pengenaan cukai bagi petak atau blok sementara. Ini juga merupakan salah satu usaha kerajaan negeri dalam menjana pendapatan hasil baru negeri. Oleh yang demikian, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan kaedah-kaedah hak milik strata Kedah Darul Aman 2023 dan resolusi pemukiman pentadbiran tanah negeri Kedah tahun 2024. Kalau ada kekasaran, saya minta maaf. Terlanjur bicara, terkasar bahasa, atau standard dah. Tu saya tak angkat tangan lagi. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.